Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Koponik dan DIY Malaysia. Ternakan lobster air tawar ataupun udang kara air tawar semakin terkenal dan menjadi pilihan penternak air tawar di Malaysia. Memandangkan ternakan ini memang mempunyai potensi yang tinggi dan menjanjikan pendapatan yang lumayan, ramai yang telah menternak sama ada secara komersial atau secara kecil-kecilan di rumah. Tapi bagi penternak di kawasan bandar, masalah utama yang kita selalu alami adalah masalah asap fogging yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan bagi mencegah wabak denggi. Lobster memang sensitif dengan asap fogging dan kandungan bahan yang ada dalam asap fogging boleh menyebabkan kematian lobster. Dan saya sendiri pun pernah alami situasi ini hampir 3 kali dan kerugian juga mencecah ribuan ringgit. Saya pernah berjumpa dan berbincang dengan peternak lain yang mengalami masalah yang sama. Hasil daripada perbincangan tersebut, saya dapat membuat kesimpulan bahawa untuk mengurangkan kesan asap fogging terhadap lobster ni, kita perlu matikan pam oksigen dan juga water pump dalam tangki ternakan semasa fogging dijalankan. Apa tindakan saya ambil? Saya tutup water pump dengan air pump. Alhamdulillah dapat diselamatkan. Dan sebelum ni saya dah buat satu alat yang boleh matikan pam secara automatik bila berlaku fogging. Dan alat tersebut saya namakan sebagai Fogmon, singkatan kepada Fogging Monitoring. Dan sampai ke hari ini, alat tersebut masih lagi berfungsi dengan baik. Tetapi untuk DIY alat tersebut perlukan pengetahuan tentang elektronik dan juga programming. Walaupun saya dah sediakan source code dan senarai peralatan untuk DIY, tapi ramai di kalangan sahabat-sahabat kita masih gagal untuk DIY alat tersebut. Jadi, kali ini saya akan share cara yang lebih mudah dan cepat untuk tuan-tuan DIY sensor dan automation untuk masalah fogging ni. Dan alat kali ini memang lebih mudah dipasang dan memiliki fungsi-fungsi yang lebih baik dan menarik serta praktikal. Dan dalam video ni saya akan share secara step by step untuk tuan-tuan buat pemasangan. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita mula. Peralatan pertama yang akan kita gunakan untuk projek ni adalah Wi-Fi smoke sensor ataupun smoke detector. Inilah peralatan yang akan bantu kita untuk mengesan kehadiran asap fogging. Untuk power kita perlukan 2 biji bateri AAA. Okey, yang ni adalah mounting plate dan untuk lekatkan mounting plate ni kita ada 2 pilihan. Yang pertama dengan menggunakan double sided tape yang disertakan sekali dalam kotak tadi, ataupun dengan menggunakan skru juga. Skru ni pun memang dah ada dalam kotak tu. Dan untuk ni saya akan gunakan skru ni untuk kita lekatkan mounting plate pada papan ni. Okey, untuk next step kita kena install app daripada Blisswolf. Untuk apps ni dekat Google Play ada, dekat Apple App Store pun ada. Okey, ni appsnya, kita install. Dan apps ni pun memang percuma. Dah siap install, klik open. Kalau tuan-tuan belum ada akaun Blisswolf, boleh klik dekat bawah ni untuk register. Dan proses register ni pun percuma sahaja. Cuma tuan-tuan kena verify melalui email yang tuan-tuan gunakan semasa register. Untuk ni saya akan login. Agree. Bila kita dah login, inilah paparan yang kita akan nampak. Dan pada peringkat ni, kita dah boleh mula untuk addkan kita punya sensor tadi ke dalam aplikasi yang kita dah install ni. Untuk kita add sensor ni, kita perlukan Wi-Fi connection dan juga internet access. Dan sensor ni akan communicate dengan app yang kita install dekat handphone ni melalui Wi-Fi. Dan sebab itulah bila sensor ni detect ada smoke, kita akan dapat notification dekat handphone ni. Semasa proses kita nak add ni, sensor dan juga handphone kita ni mesti connected pada Wi-Fi ataupun access point yang sama. Tapi bila dah selesai proses kita add ni, kita boleh dapat notification daripada sensor ni melalui mobile data. Bermaksud kalau kita dekat luar rumah pun, dekat pejabat, dekat kampung ataupun dekat mana, kita masih lagi boleh dapat notification daripada sensor ni. Jadi sekarang kita akan add sensor ni dengan kaedah di mana kita akan bantu sensor ni untuk connected pada Wi-Fi ataupun access point yang sama yang ada dekat rumah ni. Untuk add, tap pada add device, sensors, kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari smoke detector dalam kurungan Wi-Fi.
Dan secara automatik app ni akan detect SSID ataupun Wi-Fi yang handphone ni dah connected, dan dekat bawah ni ada password. Tapi pada kali pertama tuan-tuan set up, password ni mungkin tak ada, jadi tuan-tuan kena masukkan secara manual. Untuk yang ni password dah ada, saya akan tekan next. Kemudian kita perlu reset sensor ni dengan menekan butang yang dekat tengah ni selama 5 saat. Bila kita dah reset, kita akan nampak lampu ataupun indikator dekat dalam ni akan mula blinking, bermaksud dah ready untuk pairing. Kemudian pada handphone, tap pada confirm the indicator is blinking rapidly. Kemudian tekan next. Okey, added successfully, bermaksud sekarang sensor ni kita dah berjaya add ke dalam application ni. Saya akan rename sensor ni. Saya akan tukar kepada nama fogging sensor. Ini kalau tak tukar pun tak apa, tak ada masalah. Save. Done. Jadi sekarang kita akan test. Kita nak tengok sama ada sensor ni mampu atau tak untuk detect kalau ada asap. Okey, dah detect, alarm pun dah bunyi, dan dekat handphone pun kita dah dapat notification. Okey, setakat ni kita dah pasangkan smoke sensor ni dan kita dah test tadi. Bila ada asap, alarm akan bunyi dan dekat handphone kita akan dapat notification. Walaupun masa kita test tadi asap tak banyak, tapi sensor ni dah detect ada asap dan alarm pun dah bunyi. Tapi kalau nak bandingkan dengan asap fogging lagi banyak, jadi saya rasa tak ada masalah untuk sensor ni detect asap fogging. Dan bila kita dekat rumah, kita dengar alarm bunyi dan dapat notification, kita bolehlah matikan pump oksigen dan juga water pump. Sebab itulah cara yang terbaik untuk mengurangkan kesan fogging terhadap ternakan lobster kita. Tapi masalahnya kalau kita tak ada kat rumah, jadi tak dapatlah kita nak matikan kedua-dua pump tadi. Jadi sekarang kita akan tambah lagi satu peralatan untuk matikan pump oksigen dan juga water pump secara automatik bila ada fogging. Untuk tuan-tuan dapatkan peralatan yang saya gunakan dalam video ni, tuan-tuan boleh rujuk pada link dekat video description. Dekat situ saya dah sediakan link untuk tuan-tuan membeli peralatan yang sama. Okey, peralatan kedua yang kita akan gunakan adalah Wi-Fi Smart Switch. Inilah peralatan yang akan bantu kita untuk matikan pump oksigen dan juga water pump secara automatik bila ada fogging. Dan untuk penyambungan pun simple saja. Kita ada dua bahagian, input dan juga output. Bahagian input ni kita sambungkan kepada 3-pin plug dan bahagian output ni kita sambungkan kepada pump. Saya akan sambungkan dulu pada bahagian input. Ni kabel dan saya dah pasangkan dengan 3-pin plug. Dekat kabel ni ada live dan juga neutral. Yang coklat ni untuk live dan biru ni adalah untuk neutral, dan kita akan pasang pada smart switch ni mengikut label ni. Sebelah kiri adalah live dan yang sebelah kanan ni adalah untuk neutral. Coklat sebelah sini dan biru sebelah sini. Pada bahagian output saya akan sambungkan kepada pump oksigen ni, dan kalau tuan-tuan nak sambungkan kepada water pump, sambungannya sama saja. Tapi untuk demo ni saya akan sambungkan kepada pump oksigen. Sambungan pun sama juga, live pada live dan neutral kepada neutral. Sambungan output dah siap, dan plug tadi kita sambungkan kepada extension board untuk bekalan kuasa. Proses yang sama juga, sama macam kita add sensor tadi, kita kena add dulu smart switch ni ke dalam apps kita ni. Tekan butang tambah. Dekat electrical, pilih plug BLE plus Wi-Fi. Dan tekan button reset pada smart switch ni selama 5 saat untuk kita reset. Bila dah nampak blinking warna biru, bermaksud kita punya smart switch dah ready untuk pairing. Kemudian saya nak rename. Saya nak tukar kepada pump oksigen. Kalau letak aerator pun boleh. Kalau kita dah rename ni, mudahlah untuk kita kenal yang mana satu. Dan jadi sekarang boleh kita cuba untuk on dan offkan pump ni secara manual. Sekarang dalam keadaan off, saya akan on kan. Pump hidup. Dan kita cuba matikan. Untuk smart switch ni maximum load adalah 3300 watt. Jadi kalau pump yang besar pun tak ada masalah, kita boleh kontrol dengan menggunakan smart switch ni. Okey, sebenarnya untuk smart switch ni ada banyak lagi function. Kita boleh set timer dan sebagainya. Tapi untuk ni kita akan gunakan smart switch ni untuk kita matikan pump oksigen ni bila ada fogging. Setakat ni kita dah boleh on dan offkan pump tadi melalui smart switch secara manual. Sekarang ni kita akan linkkan smart switch dan juga smoke sensor yang kita dah pasang tadi. So kita back, dan dekat bawah ni ada function smart. Kita klik pada smart, tekan butang tambah. Dekat bawah ni kita pilih when device status changes. Kemudian kita pilih fogging sensor, smoke detection state, smoke alarm. Kemudian kita set up dia punya task. Task yang kita nak run
device, dan device yang kita nak run adalah pump oksigen. Kita nak bila smoke sensor kita detect ada asap, kita nak dia matikan kita punya smart switch. So switch kita pilih off dan tekan button save. Next, save. Automation create, start using it, yes. Sekarang ni kita dah ada automation. Bila sensor tadi detect ada asap, secara automatik dia akan matikan kita punya smart switch dan pump kita pun akan mati. Sekarang kita akan test. Sebelum tu saya nak tutup dulu lubang buzzer ni sebab bunyi ni agak kuat dan kita pun tak perlukan bunyi ni. Saya dah sambungkan dengan hose oksigen dan acetone kita akan masukkan ke dalam jug ni. Jug ni saya dah masukkan air supaya lebih mudah untuk kita nampak. Untuk test, first kita akan hidupkan dulu pump oksigen ni sebab dalam keadaan normal dalam tangki tenakan kita, pump oksigen memang kita onkan. Jadi saya akan onkan dulu. Okey, pump oksigen dah hidup. Saya akan bakar kertas ni untuk keluarkan asap. Okey, pump dah dimatikan secara automatik. Okey, untuk kepastian kita test lagi sekali. Okey, alarm dah bunyi. Pump pun dah dimatikan. Berdasarkan test tadi, tuan-tuan pun boleh nampak bila ada asap, bila ada fogging, pump oksigen akan dimatikan secara automatik. Dan kalau kita sambungkan kepada water pump pun sama juga akan dimatikan secara automatik. Nampaknya semua okey. Memang terbukti sensor ni kita boleh gunakan untuk mengatasi masalah fogging dalam ternakan lobster. Okey, sekarang ni saya nak tambah lagi satu smart switch ni, dan apa yang saya nak, bila ada fogging, pump oksigen akan dimatikan dan kipas angin ni akan hidup secara automatik. Tujuan saya pasangkan kipas angin ni untuk menolak asap fogging tu jauh daripada tangki ternakan. Okey, sebelum kita teruskan dengan video ni, ada satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dekat channel Aquaponics dan DIY Malaysia sekarang ni, saya dah enable function untuk membership. Jadi tuan-tuan boleh join membership ni untuk dapatkan maklumat awal tentang projek-projek dan eksperimen yang saya tengah buat untuk video-video dan tutorial dalam channel ni nanti. Dan yang join ni akan dapat maklumat lebih awal tentang video apa yang saya akan buat dan apa barang yang saya akan review. Sebagai member juga, tuan-tuan boleh request tentang apa yang nak saya masukkan sebagai konten dalam video tersebut jika bersesuaian. Dan untuk membership ni akan ada sedikit bayaran, dan hasil bayaran inilah yang akan saya gunakan untuk tambah baik channel ni dari segi peralatan video dan juga bahan-bahan yang diperlukan dalam video dan tutorial. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan amat saya hargai bagi memastikan channel Aquaponics Malaysia terus kekal di YouTube dan semakin maju hendaknya, insya-Allah. Tapi bagi yang tak join membership, jangan risau sebab ni tiada sebarang paksaan. Yang bukan member pun tetap akan boleh menonton video dan boleh join live streaming seperti biasa. Jangan risau. Dan bagi yang dah join membership dan yang akan join, saya ucapkan ribuan terima kasih atas keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan untuk memajukan channel ni. InsyaAllah komen tuan-tuan dan puan-puan sebagai member akan diberi perhatian awal kerana saya amat menghargai sokongan tuan-tuan dan puan-puan yang prihatin terhadap channel ni. Okey, kita sambung balik dengan video tadi. Okey, saya dah tambahkan lagi satu smart switch dan bahagian output ni saya sambungkan kepada kipas angin ni. Dia punya sambungan sama juga macam kita buat sambungan untuk pump oksigen tadi. Jadi sekarang ni apa saya kena buat? Saya kena add kita punya smart switch yang kedua ni ke dalam application. Smart switch yang kedua ni saya akan namakan sebagai kipas angin. Save dan kita test dulu untuk on dan off secara manual. Okey, kipas dah pusing. Kita offkan dulu. Sekarang kita akan link dengan kipas angin ni dengan kita punya smoke sensor dan juga kita punya pump oksigen. So dekat smart tadi, kita edit balik kita smart tadi. Dekat bahagian task, kita tambah lagi satu task. Run the device. Kita nak run kipas angin. Switch. On. Save. Next. Okey, dah selesai. Kita save. Sekarang kita boleh test. Okey, untuk test kita onkan dulu pump oksigen. Home, pump oksigen. Kita on. Pump oksigen dah on. Kipas masih dalam keadaan off. Jadi sekarang ni saya akan nyalakan kertas untuk hasilkan asap.
Okey, dah detect asap. Pam oksigen dah mati dan kipas pun on secara automatik. Bagi saya, dengan sistem yang dah ada ni pun dah cukup baik untuk mengatasi masalah fogging dalam ternakan lobster. Bila sensor ni detect ada fogging, secara automatik pam oksigen ni akan dimatikan dan kipas angin ni secara automatik juga akan dihidupkan untuk menolak asap fogging jauh daripada tangki ternakan. Tapi sebenarnya ada lagi satu peralatan yang kita boleh tambah dengan sistem, iaitu adalah sistem alarm. Sebab sistem alarm ni ada slot untuk masukkan SIM card. Jadi kita boleh setkan bila ada fogging, alarm sistem ni akan hantar SMS dan juga boleh buat panggilan kepada handphone kita. Jadi kalau kita pergi kawasan yang tak ada akses internet tapi masih ada 2G dan masih lagi boleh terima SMS, alarm sistem ni sangat membantu untuk menghantar notification melalui SMS ataupun call. Tapi untuk yang ni saya akan sharekan dalam next video, sebab sistem yang ada ni saya akan pasang dekat sebuah pusat penternakan lobster air tawar dekat kawasan Cerah ni juga. Yang tu kita akan buat permanent installation sebab kita nak test sama ada sistem ni boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak, dan kita akan tengok apa lagi masalah yang akan timbul dengan sistem ni. Jadi daripada masalah yang kita jumpa, kita boleh perbaiki lagi sistem ni. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.